Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang Kelantan United, yang mana Kedah menang 3-0 hasil jaringan daripada Syazwan Zainon 2, 1 daripada Cici Kipre. Pada perlawanan semalam, kedua-dua pasukan sebenarnya mempunyai banyak peluang, tetapi hanya 3 gol berjaya dijaringkan oleh Kedah, dan sayangnya buat Kelantan United, mereka gagal untuk mencari walaupun 1 gol. Okey, tanpa membuang masa, saya akan masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Kedah, kekuatan dan juga apa yang saya suka tentang pasukan Kedah. Yang pertama, apa yang saya suka tentang pasukan Kedah adalah mengenai long ball yang dimainkan oleh pemain-pemain Kedah, terutamanya daripada Badrul Bahtiar, yang mana kita boleh lihat gol pertama pasukan Kedah adalah hasil daripada long ball Badrul Bahtiar berjaya mencari Syazwan Zainon. Pemain yang kedua adalah Renan Alves. Renan Alves punya long ball semalam memang juga berkualiti, yang mana beliau sering membuat hantaran-hantaran jauh kepada bahagian serangan daripada pertahanan, yang mana kita boleh tengok dia buka game kepada Syazwan Zainon, kepada Cici Kipre, kepada Aiman Afif di kanan. Memang sangat-sangat lawa long ball daripada Renan Alves selain daripada Badrul Bahtiar punya long ball. Pemain yang ketiga yang mempunyai kualiti long ball yang sangat cantik adalah Fazrul Daniel. Pada perlawanan semalam, Fazrul Daniel juga menunjukkan kualiti long ball beliau sangat-sangat menarik juga. Jadi, sebab apa long ball Kedah semalam berhasil? Sebab pertahanan Kelantan United bermain dengan defensive line yang agak tinggi. Jadi apabila defensive line tu sangat tinggi, maka kelebihan ada pada pasukan Kedah untuk bermain dengan long ball. Sebab untuk penetrate ataupun pecahkan pertahanan yang bermain dengan defensive line yang tinggi ni, ada salah satu caranya main dengan long ball lah, yang mana kita boleh hantar bola di belakang pertahanan, bahagian serangan buat larian daripada belakang. Itu adalah salah satu cara untuk tewaskan pasukan yang bermain defensive line yang agak tinggi seperti Kelantan United. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan Kedah adalah mengenai pressing di bahagian tengah, iaitu memberi tekanan kepada pemain Kelantan United di bahagian tengah. Sebagai contoh saya bagi, gol ketiga Kedah yang dijaringkan oleh Syazwan Zainon adalah berpunca daripada tekanan yang diberikan oleh Fazrul Daniel di bahagian tengah. Lalu beliau berjaya merampas bola dan buat build up play dengan Cici Kipre, lalu passing kepada Syazwan Zainon. Syazwan Zainon dengan mudahnya menyudahkan peluang tersebut. Jadi boleh saya katakan situasi tersebut banyak kali berlaku di bahagian tengah, yang mana pressing yang dilakukan ataupun tekanan yang dilakukan oleh Fazrul Daniel dan juga Badrul Bahtiar serta Cici Kipre di bahagian tengah membuahkan hasil apabila Kelantan United tak boleh nak build up gameplay dengan lawa, tak boleh nak build up gameplay dengan lancar, dan mereka melakukan kesilapan dengan apabila pemain-pemain Kedah berjaya curi bola daripada mereka ketika mereka tengah pegang bola ataupun ketika mereka tengah hold bola lah ketika itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang pasukan Kedah adalah bagaimana bahagian kanan dan juga bahagian kiri Kedah begitu hidup pada perlawanan semalam. Boleh saya katakan di bahagian kanan, Rizal Ghazali memang sangat-sangat cemerlang membantu Aiman Afif di bahagian serangan. Yang mana pada perlawanan semalam kita boleh tengok Rizal beberapa kali melakukan overlapping yang menarik dan melakukan hantaran dan juga cutback ke dalam kotak penalti. Memang sangat-sangat cemerlang dan tip-top lah Rizal. Dan hasilnya Rizal berjaya memberi satu assist kepada Cici Kipre hasil hantaran lintang yang dilakukan oleh beliau ke dalam kotak penalti. Memang work rate Rizal ni memang banyak lah. Belah kanan tu Rizal yang banyak cover. Bahagian serangan dia cover, bahagian defensif dia cover. Memang rajin. Turun naik. Memang layak dan juga deserve untuk dipanggil bagi skuad kebangsaan Malaysia. Untuk bahagian kiri pula, apa yang saya suka pada perlawanan semalam adalah tentang Syazwan Zainon dan juga Arif Fahad. Yang mana pada perlawanan semalam, Syazwan Zainon menunjukkan seorang kualiti winger yang sangat versatile. Beliau mampu untuk menempatkan diri di bahagian wide angle dan juga di dalam, iaitu di bahagian tengah sedikit, untuk menerima umpanan-umpanan daripada pemain-pemain serangan Kedah dan juga pemain-pemain midfield Kedah. Jadi memang Syazwan Zainon beraksi dengan sangat cemerlang lah. Kita boleh tengok gol pertama, bagaimana dia menempatkan diri di belakang pertahanan Kelantan. Lalu Badrul Bahtiar buat long passing kat dia.
Gol dia yang kedua, gol Syazwan Zainal yang kedua, dia pandai menempatkan diri di ruang yang kosong, di tempat yang Kelantan United punya pertahanan tidak ada yang marking. Maka Cici Kipri buat true passing, dia ligat dan berjaya menjaringkan gol yang ketiga untuk pasukan Kedah. Itu yang saya suka tentang Syazwan Zainal di bahagian kiri. Manakala untuk Arif Fahan pula pada perlawanan semalam, dia menunjukkan satu improvement, peningkatan yang sangat-sangat baik sebagai seorang left back. Yang mana semalam beliau juga rajin untuk membuat overlapping dan beliau juga sangat-sangat ofensif untuk membantu Syazwan Zainal di bahagian kiri. Jadi, boleh saya katakan kanan dan juga kiri Kedah ni memang sangat-sangat hidup. Dan di second half, apabila masuknya Fayad dan juga Azamuddin, mereka berdua juga menunjukkan satu performan yang membanggakan. Yang mana Fayad dengan dia punya skill, dia punya dribble, ball control yang lawa dan berjaya menghasilkan satu peluang kepada Azamuddin, tetapi sayang peluang tersebut disia-siakan begitu sahaja. Itu yang ketiga ataupun yang keempat lah yang saya suka. Yang terakhir yang saya suka tentang pasukan Kedah adalah tentang defense yang diketuai oleh Renan Alves serta goalkeeper Ifwak Akmal. Yang mana bahagian pertahanan dan juga goalkeeper Kedah pada perlawanan semalam, mereka beraksi dengan sangat-sangat baik, terutamanya Renan Alves dan juga Ifwak Akmal. Yang mana Renan Alves pada perlawanan semalam banyak untuk menyebabkan kegagalan untuk Kelantan United menjaringkan gol lah. Dia banyak intercept bola, dia banyak halang bola, dia banyak halang shooting dan sebagainya. Manakala untuk Ifwak, dia juga beraksi dengan sangat cemerlang. Dalam situasi one on one pun dia berjaya save bola kan. So menunjukkan yang Ifwak punya penyelamatan dan juga seorang goalkeeper yang sangat cemerlang untuk pasukan Kedah, dan dia juga banyak save. Jadi itu yang saya sukalah untuk pasukan Kedah pada perlawanan semalam. Kekurangan pasukan Kedah pada perlawanan semalam, apa yang boleh saya cakap adalah mereka gagal untuk menyudahkan segala peluang yang ada. Mereka ada banyak peluang, tetapi sayanglah finishing tu mereka perlu lebih tenang, perlu lebih relax, perlu lebih chill sekiranya mereka ingin menjaringkan lebih daripada 3 gol pada perlawanan semalam. Dan untuk Aiman Afif, dia masih lagi perlu diberi minit permainan yang banyak untuk dia buktikan yang dia mampu bagi something kepada pasukan. Sebab posisi dia bermain di kanan, kadang-kadang di kiri kan. Sebab kita tahu dia adalah sebenarnya seorang striker. So, bagi masa untuk dia sesuaikan diri. Semalam, dia menunjukkan satu prestasi yang sangat-sangat baik lah bagi saya untuk seorang pemain muda. Okey, itu yang saya boleh komen tentang pasukan Kedah. Kita masuk kepada pasukan Kelantan United. Okey, kita masuk dalam pasukan Kelantan United. Untuk pasukan Kelantan United, mereka beraksi dengan sangat-sangat bagus pada perlawanan semalam. Saya tak nafikan mereka boleh untuk melakukan serangan dan juga build up play yang agak lawa di second half dan juga first half. Dan mereka juga berjaya beberapa kali menyebabkan pertahanan Kedah kalang kabut. Tetapi apa yang kurangnya untuk pasukan Kelantan United pada perlawanan semalam adalah mereka gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang yang terhidang di depan mata. Yang mana mereka ada banyak chances ataupun peluang di hadapan penjaga gol one on one. Kadang-kadang tak ada siapa jaga dan sebagainya. Mereka gagal untuk menyudahkan peluang-peluang tersebut. Sebaliknya mereka kadang-kadang tanduk melalut, sepakan ataupun shooting terlalu perlahan, kadang-kadang bola mudah dibaca, kadang-kadang final decision ataupun decision making yang dilakukan oleh pemain-pemain penyerang pasukan Kelantan United juga agak lambat. So mereka perlu perbaiki semua tu untuk mereka memastikan yang mereka tak jadi pasukan belasahan. Sebab pada perlawanan semalam boleh saya katakan Kelantan United memberi fight kepada pasukan Kedah dan mereka boleh menjaringkan 1, 2 ataupun 3 gol dan boleh menyamakan kedudukan. Begitu juga dengan Kedah, boleh menang lebih daripada 3. Tetapi kedua-dua pasukan nampaknya mengalami masalah yang sama, iaitu daripada segi finishing ataupun execution untuk menjaringkan gol. Memang kedua-dua pasukan mempunyai masalah. Jadi, apa solusi dia? Perbaikilah finishing dan juga belajarlah untuk menyudahkan segala peluang yang ada sekiranya dapat. Sayang, ada banyak peluang keemasan gagal untuk disudahkan. Daripada segi overall gameplay, Kelantan United memang sangat-sangat baguslah untuk satu pasukan daripada Liga Premier, yang mana mereka boleh memberi tentangan dan mereka juga boleh memberi ancaman kepada bahagian pertahanan Kedah. Boleh saya katakan Kelantan United boleh juga nak menang, tetapi sayang macam saya cakap tadi, penyudah tak ada. Itu sahaja ulasan saya untuk game ni. Kedah memang pandai untuk mencari kelemahan Kelantan United, iaitu defensive line yang agak tinggi, yang mana mereka senang je untuk pecahkan defensive line tu. Maka Kelantan United pun
terpaksalah terima hakikat yang mereka punya offside trap, defensive line yang tinggi tak menjadi pada perlawanan semalam. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.